semua guru dan para peserta kursus. Guru-guru dan para peserta kursus diminta untuk mengisi kehadiran melalui pautan kehadiran yang diberikan dalam ruangan sembang. Dan seterusnya, guru-guru dan juga para peserta kursus diminta untuk menjawab satu kajian soal sidik di pautan yang turut disertakan di ruangan sembang. Kerjasama dan perhatian anda semua saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang, kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Yang berusaha Barisan Penolong Kanan SK Raja Medungsa, Tuan Haji Muhammad Zulkhairi bin Mansur, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Siti Hayatul Husna binti Adam, Penolong Kanan Hal Ewan Nurib, Puan Sukizah binti Mat Yusof, Penolong Kanan Co-Curriculum, para peserta kursus serta rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan inayah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada tempat ini. Marilah kita mengikhlaskan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini demi kecemerlangan pendidikan dan kebaikan pelajar kita. Tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan yang sanggup berkorban masa demi menjayakan program kita, iaitu kursus pembugaran aktiviti milik beruniform PPIN Sekolah Rendah Bergerak tahun 2021, anjuran Sekolah Kebangsaan Raja Medungsa dengan kerjasama unit pembangunan bakat murid Pejabat Pendidikan Daerah Bergerak. Semoga usaha kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bagi pihak majlis juga, saya mengalu-alukan kehadiran panel jemputan kita, iaitu Yang Mulia Raja Sarina binti Raja Seman yang merupakan pengerusi panel penilai PPIN Perhubungan Daerah Bergerak. Terima kasih atas kesediaan Puan memenuhi undangan pihak sekolah pada petang ini dan salam perkenalan. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita memulakan majlis dengan bacaan doa. Majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Husaini bin Jawawi bagi mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Syaidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada petang ini ingin merafa'kan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim. Sesungguhnya kami berhimpun, sesungguhnya kami berkumpul secara maya ini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik
dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru itu, berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir. Jadikanlah kami, ya Allah, dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami, ya Allah, dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya, ya Allah, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama-Mu, ya Allah, yang apabila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syajji'il asqam. Ya Allah, kami sekalian berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina wa akhirahu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal taqal fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Husaini bin Jawawi atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita akan sentiasa dirahmati dan berjalan dengan lancar hingga ke penghujungnya. Peringatan mesra kepada semua rakan guru dan peserta khusus, sekali lagi ingatkan untuk mengisi kehadiran di pautan yang diberi di ruangan sembang. Sidang hadirin yang dihormati, majlis seterusnya menjemput Puan Haji Muhammad Zulkhairi bin Mansur, penolong kanan pentadbiran SK Raja Muda Musa untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Okey, korang dengar suara saya ni? Okey. Dengar. Okey. Alright. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Sa'diah, yang berusaha penolong kanan co-curriculum SK Raja Muda Musa, Puan Zulkizah binti Mak Yusof, yang berusaha penolong kanan Haiwan Murid SK Raja Muda Musa, Puan Siti Hayatul Husna binti Adam,
Yang Besar Yang Mulia Raja Sarina binti Raja Seman, panel penilai Pergerakan Puteri Islam Malaysia sebagai penceramah kita pada petang ini, guru-guru penolong kanan co-curriculum sekolah-sekolah rendah daerah Hilir Perak dan seterusnya peserta kursus yang terdiri daripada guru-guru SK Raja Muda Musa dan juga guru-guru penasihat Pergerakan Puteri Islam Malaysia sekolah rendah daerah Hilir Perak. Terima kasih kepada semua peserta kerana dapat turut serta dalam kursus ini. Untuk makluman semua peserta lah, pada peringkat awalnya kami merancang untuk menjalankan kursus ini pada peringkat dalaman sekolah SK Raja Muda Musa saja. Jadi tapi melibatkan semua guru untuk ketiga-tiga unit badan uniform yang ada kat sekolah kami, iaitu TKRS, Puteri Islam dan juga pengakap. Jadi setelah kami berbincang, dalam keadaan kita sekarang ni pun buat Google Meet dengan menjemput Yang Mulia Raja Sarina ni sekali, jadi apa salahnya kalau kita berkongsi dengan guru-guru sekolah lain dekat daerah kita ni. Jadi sebenarnya penyampaiannya pun macam perkara yang sama, jadi kita boleh kongsi bersama dengan satu daerah dengan sekolah-sekolah lain. Jadi kami telah memutuskan untuk berhubung dengan pihak PPD dan PPD pun bersetujulah. Jadi sebab itulah kami membuat khusus ini bersama dengan semua penasihat ini. Jadi untuk makluman semua peserta, guru-guru Raja Muda Musa semua terlibat pada petang ini, terdiri daripada lelaki, perempuan, semua sekali. Jadi ada juga guru yang bertanya, perlukah, ustaz pun tanya juga kan, perlukah untuk masuk, sebab memang rasanya tak terlibat pun jadi guru penasihat. Rasanya cikgu lelaki-lelaki ni sampai bila-bila pun kalau Puteri Islam ni memang orang akan bagi cikgu perempuan je, ustazah selalunya. Jadi saya kata kita masuk je lah sebagai nak menambah ilmu. Mungkin satu hari nanti kita mungkin ada yang akan nak jadi penolong kanan ataupun nak memegang jawatan SU co-curriculum. Jadi paling tidak pun sekurang-kurangnya mungkin ada anak-anak kita sendiri yang akan terlibat dengan Puteri Islam ni. Jadi saya kata ke ustaz, alhamdulillah ustaz pun anak perempuan dia ramai. Ada 2-3 orang. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya kita sebagai ibu bapa pun kita tahu apakah pencapaian yang anak kita boleh dapat bila masuk pengakap ni, apa dia dapat, masuk Puteri Islam ni apa yang dia dapat. Jadi maknanya paling sikit pun itulah ilmu yang kita ada. Jadi tujuan kita buat khusus di pada hari ini mula-mulanya untuk kita nak bagi pendedahan lah kepada guru-guru kita tentang kerja buat kita sepanjang tahun lah sebagai guru penasihat. Kadang-kadang kita terlupa apa nak buat sebab benda buat setahun sekali kan. Jadi tu yang kita bincang, makna dia jadi lebih kurang macam, ada yang ingat cuma dia sebagai kursus ni lebih kurang macam satu refresher course lah, khusus pembugaran tu kita panggil tu, supaya kita ingat balik apa yang nak kena buat. Jadi kadang ada juga guru yang bila pergi sekolah tu tiba-tiba dia dilantik, tak pernah pun jadi guru penasihat Puteri Islam, tiba-tiba masuk sekolah, tukar sekolah dah kena jadi guru Puteri Islam, tak tahu apa yang nak kena buat. Jadi itulah kita bagi kursus ni supaya kita dapat makluman. Sebab kadang-kadang tu pernah juga saya dapat maklumat lah. Ada sekolah yang memang kadang cikgu tu tak tahu. Kita bukanlah nak menyalahkan cikgu sebab sebenarnya kurang pendedahan tentang perkara ni. Jadi kadang-kadang tu murid-murid kita ni hari Rabu smart je, elok semua pakai uniform bagai kan. Nampak elok je, tapi bila ada je aktiviti peringkat daerah, peringkat negeri, sekolah kita tak kena panggil. Bila kita semak rupanya tak berdaftar. Jadi bila tak buat pendaftaran memang dia orang tak panggil lah kita untuk terlibat aktiviti. Jadi maksudnya murid tu bila tanya masuk Puteri Islam tapi last tak terlibat aktiviti. Rupanya sebab tak daftar. Jadi tu yang tujuan antara kita buat tu supaya cikgu dapat tahu. Kemudian pula kita nak ceritakan tentang aktiviti apa yang kita boleh buat pada perjumpaan KOKO setiap minggu. Hari Rabu tu apa yang kita boleh buat. Jadi yang keduanya kita nak bagi penerangan tentang apa pencapaian yang murid-murid kita akan dapat dengan menyertai aktiviti ni. Contohnya dalam Puteri Islam ni, kalau apa pencapaian paling tinggi, kita ada Puteri Bongsu, lepas tu kita ada Puteri Bongsu Cemerlang. Jadi kita akan ditaklimatkan tentang apa requirement dia untuk nak dapat Puteri Bongsu tu. Jadi bila aktiviti kita di sekolah, kita boleh
membentuk anak murid kita ni ke arah nak mencapai pencapaian tu lah. Okey, puteri bongsu ni apa kriteria dia dari segi kerohanian dia, lepas tu dia ada pendidikan rumah tangga lah, dia punya silibus dia tu kan. Jadi kita boleh merancang murid kita tu untuk nak mencapai pencapaian tu lah. Kalau nak dapat cemerlang, puteri bongsu cemerlang pula lagi, apa dia punya kriteria dia pula yang murid kita boleh dapat. Jadi sekurang-kurangnya murid kita ni dia bila dia habis je sekolah, dia membawa satu pencapaian yang cemerlang lah. Dia ke sekolah menengah tu dia tahu. Contoh kalau kata macam pengakap pun dia ada rambu. Macam itulah dia punya tujuan yang kita buat khusus ni. Kemudiannya yang terakhir sekali, tujuan kita buat ni nak menerangkan tentang etika pemakaian murid beruniform. Saya tengok kalau macam dari segi puteri Islam ni tak banyak sangatlah masalah dia dari segi uniform murid. Sebab dia tak banyak, tak pelik-pelik macam KRS. KRS ni dia sat lagi hak cikgu pun pakai budak punya ni, cuma kalau kata baju cikgu lah dia cantik sikit, dia ada kerawang lah. Sat lagi boleh tanya dengan ceramah kita hari ni, boleh ke pakai baju kerawang ke, letaklah buci ke, manik semua kan. Boleh tanya tu, salah ke ni ke, macam tu boleh tanya sekali. Jadi saya rasa tak naklah memang masa. Itu sahaja ucapan saya pada petang ini. Saya serahkan majlis kepada Puan Pengerusi Majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Zulkhairi bin Mansur atas ucapan itu tadi. Dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya menjemput Puan Penceramah kita Yang Mulia Raja Sarina binti Raja Seman untuk mengendalikan kursus pembugaran pengurusan aktiviti unit beruniform PPIN Sekolah Rendah Hilir Perak tahun 2021. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Boleh dengar ke? Okey, boleh Pak, boleh. Okey. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Okey. Seterusnya yang berusaha Encik Nur Azman bin, minta maaf pengetua tak ada ya hari ni. Okey, yang berusaha PK pentadbiran Tuan Haji Muhammad Zulkhairi bin Mansur, PK HEM Puan Siti Hayatul Husna binti Adam, dan PK Co-Curriculum Puan Zulkizah binti Mak Yusof ya. Okey, dan guru-guru sekalian, guru SK Raja Muda Musa dan guru-guru pemimpin PPIM daerah Hilir Perak. Terima kasih kerana masuk dan terima kasih kepada Puan Zulkizah kerana menjemput semua guru PPIM daerah Hilir Perak untuk masuk pada hari ini untuk kata sama-sama berkongsi maklumat. Okey, jelas ke? Jelas ya? Okey, jelas. Okey. Dia tak nak bercakap ni. Ya, okey. Takut tak jelas line internet ni. Terang, cantik. Okey. Sebelum saya mulakan perkongsian hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada SK Raja Muda Musa kerana menganjurkan program macam ni ya. Okey, sangat dialu-alukan ya, terutamanya bahagian unit uniform Puteri Islam lah, untuk memberi ataupun mendedahkan lagi berkaitan dengan PPIM sama ada di daerah Hilir Perak, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan kepada semua guru pemimpin PPIM peringkat daerah Hilir Perak, supaya semua guru pemimpin tahu okey setakat mana perkembangan PPIM, okey sampailah ke kebangsaan ya. Okey, sebenarnya apa yang saya nak sampaikan pada hari ini sebenarnya lebih kepada perkongsian lah. Okey, lebih kepada perkongsian kerana pada saya kita sama-sama dalam proses untuk belajar dan terus belajar. Okey, sebagaimana hadis Rasulullah
talabal ilma faridatun ala kulli muslim. Okey, menuntut ilmu tu wajib kepada seorang muslim. Jadi wajarlah kita menuntut ilmu, sama ada ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah. Okey, PPIM ni termasuk dalam ilmu fardu kifayah lah. Sebab apa? Kita nak membantu kita nak membantu pelajar-pelajar kita mendapat yang terbaik. Okey. Okey, slide hari ni saya minta host yang kongsikan slide saya. Boleh ke kongsi? Share? Okey, boleh ke? Ustaz Azrin, boleh ke? Share slide boleh? Okey, dah nampak ya? Okey, insyaAllah saya akan sampaikan hari ini maklumat berkaitan dengan pergerakan Puteri Islam. Okey, khasnya bagi daerah Hilir Perak. Kalau tak faham ataupun tak sempat ke apa ke, boleh tanyalah saya, sama ada tanya dalam ni ke ataupun PM saya, boleh ya. Saya sanggup sebabnya saya dengan Puteri Islam ni tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana dengan Puan Zulkiflah lah, kami ni sama-sama berjuang untuk menaikkan PPIM daerah Hilir Perak berada di tempat yang terbaik, insya-Allah. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Okey, khusus hari ini kita akan bincangkan berkait dengan tanggungjawab guru dan tanggungjawab murid. Okey, tanggungjawab guru di sini ialah guru pemimpin PPIM, sama ada guru yang lama ataupun yang baru. Semua kena tahu. Yang lama pun mesti tahu, mesti memperbaharui. Kerana benda ni macam fikir pentadbiran kata tadilah, benda kerja sekali setahun macam ni kadang-kadang kita lupa. Okey, kita lupa, jadi kita kena sentiasa ingat memperingati dan sentiasa memperbaharui kita punya maklumat. Okey, begitu juga bila guru tu faham tanggungjawab dia sebagai guru pemimpin, maka secara automatik dia boleh memahamkan kepada murid-muridnya tentang tanggungjawab mereka apabila menyertai PPIM ya. Okey, seterusnya kita tengok slide seterusnya, apakah tanggungjawab. Okey, tanggungjawab yang pertama ni awal tahun ya. Awal tahun paling kurang pun dalam bulan Februari ya, pendaftaran online. Okey, bagi guru yang dah lama menjadi penasihat PPIM, bila sebut pendaftaran online ni dia dah tergambar dalam kepala dia. Mungkin dia lupa step-step tu sikit-sikit saja, tetapi bagi guru yang baru, okey, tahun ni saya ada berhadapan dengan beberapa orang guru baru di sekolah baru tetapi sangat bersemangat. Dia PM saya, banyak PM saya tanya macam mana untuk melaksanakan pendaftaran online sekolahnya, sebab sebelum ni dia kata cikgu yang sebelum ni aktif juga tapi bila dia pergi dia tak tahu apa-apa sebab tak ada dah cikgu yang lama tu. Jadi alhamdulillah dia sanggup belajar. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ni pendaftaran online. Okey, pendaftaran online ni okey, kita search dekat Google tu, okey, cari PPIM online. Okey, maka kita akan jumpalah paparan ni ya. Okey, guru-guru akan jumpa paparan ni. Okey, dekat situ dia tulis username dan password. Okey, kena ingat username dengan password tu adalah kod sekolah huruf kecil dan rapat. Okey, kod sekolah tu ABA tu dengan 5075 tu rapat. Jangan selang. Bila dah selang tu dia memang tak boleh nak masuk lah. Okey, kena ingat tu, semua guru pemimpin kena ingat. Bila nak masuk PPI dia punya pendaftaran online tu, PPIM online tu mesti menggunakan username dan password tu kod sekolah. Kalau SK Raja Muda ni kod sekolahnya ABA 5075 rasanya ya. Okey, seterusnya. Okey, rasanya dah faham ya tadi ya. Okey, guru-guru pemimpin yang baru tu boleh catatlah, nanti nak buka dah tahu dah nak buka macam mana. Bila guru pemimpin dapat buka online ni, dia boleh cek kat situ adakah sekolahnya sudah didaftar di peringkat kebangsaan ataupun tidak didaftar lagi. Okey, untuk Raja Muda Musa ni memang dah daftar.
Okey, kalau guru pemimpinnya rujuk, okey, pendaftaran dia tu okey dah ada tu, saya dah tunjuk tu. Okey, dah daftar. Okey, bila dah daftar untuk guru pemimpin yang seterusnya nak kemaskini, dia masuk kat sini kena check. Okey, nama pengetua dah betul ke, nama guru pemimpin dah betul ke, jumlah pelajar dah betul ke. Okey, bila semua dah betul, okey slide tadi. Okey, bila semua dah betul, maka klik kemaskini. Okey, klik kemaskini. Bila dah semua dah betul, dah guru pemimpin dah betul, klik kemaskini. Okey, dah selesai bahagian sini ya, dah selesai. Cek tu, saya tengok kat sini SK Raja Muda ni tak letak lagi alamat sekolah dia ya. Okey, alamat sekolah tak ada. Okey, nanti boleh letaklah alamat sekolah ya. Cek semua ya, alamat sekolah, bilangan ahli, saya tengok pun tak tally ya. Bilangan ahli tu tak tally dengan bahagian keahlian dengan bahagian pendaftaran. Nanti guru pemimpin boleh cek lah. Okey, kena tengok guru barisan guru pemimpin tu ada yang dah keluarkan, masuk yang baru. Nama pengetua mesti betul, ikut yang semasa. Okey, lepas tu dah selesai semua tu. Okey, barulah klik kemaskini. Bila kemaskini maknanya maklumat tu adalah maklumat semasa. Sebab kebangsaan ni dia akan rujuk di sini. Dia tengok dia akan rujuk sini. Bila berlaku apa-apa masalah dia rujuk di sini. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, bila dah selesai bahagian bila dah selesai bahagian pendaftaran tadi, maklumat pendaftaran tadi, okey, klik kepada bahagian keahlian. Okey, bila klik bahagian keahlian, sebenarnya Raja Muda Musa ni dah selesailah peringkat pertama. Bila klik bahagian keahlian tu, sebenarnya kalau awal-awal nak klik tu dia tak akan keluar senarai macam ni lagi. Okey, dia tak akan keluar. Kita akan ambil klik dekat senarai pelajar tahun lepas. Okey, kita klik kat situ maka dia akan keluar senarai panjang ni. Okey, keluar senarai panjang. Okey, lepas tu kita pergi ke bahagian select all tu. Okey, check box tu. Okey, bahagian select all tu kita tanda right semua dalam tu. Okey, klik kemaskini. Barulah dia akan keluar senarai tu. Okey, bila keluar senarai tu, okey, biar dia keluar semua dulu. Okey, dia akan keluar senarai pelajar tahun lepas tu, termasuklah pelajar tahun 4, tahun 5, tahun 6 yang tahun lepas. Sepatutnya pelajar tahun 5 tahun lepas tu dah tahun 6 tahun ni kan. Tapi pelajar tahun 5, tahun 6 tahun lepas masih keluar lagi. Okey, tak apa. Okey, kita selesaikan yang tu dulu. Okey, select all semua, dia dah keluar semua. Okey, sekarang proses terusnya ialah bagaimana kita nak buang pelajar tahun 6 yang sebelum. Yang tahun lepas. Okey, tahun ni pelajar tahun 5 dah jadi tahun 6. Pelajar tahun 6 tahun lepas masih lagi ada dalam senarai. Okey, saya rasa ada dah guru pemimpin Raja Muda dah buat ya. Okey, kita klik dekat bahagian select all tu, check box tu, kita klik bahagian pelajar yang kita nak buang. Kalau kita tak klik, kita memang tak boleh buang, memang tak boleh nak kemaskini. Okey, contoh kita klik lah pelajar mana kita klik, okey ni nak tahun 6 tahun lepas. Okey, proses pertama klik dulu semua pelajar tahun 6 tahun lepas. Okey, klik. Okey, lepas tu pergi dekat butang buang, klik kat situ, maka dia akan buang. Begitu juga kalau pelajar tu pindah, klik je dekat nama pelajar yang pindah tu. Okey, lepas tu klik buang. Okey, tu selesai yang nak buang. Yang nak kemaskini pula, okey, nak kemaskini maksudnya biasa yang tak betulnya kelas lah. Okey, kelas lah maksudnya dia daripada tahun 4 tahun lepas, tahun ni dah jadi tahun 5, dah jadi tahun 6. Jadi nak betulkan tu, okey, sama juga. Okey, sama juga, cuma beza dekat klik buang dan kemaskini tu. Okey, jadi bila pergi ke kita nak kemaskini pelajar yang terkini, yang semasa, contohnya pelajar tahun 5 nak jadi tahun 6. Okey, pergi dekat pelajar tu, bahagian dia, okey, klik bahagian box dia tu dalam kotak kecil tepi tu. Okey, lepas tu kemaskini, apa maklumat yang kita nak kemaskini? Maklumat kelas ke, alamat dia salah ke. Okey, selesai kita kemaskini, kita pergi ke butang atas tu yang tulis kemaskini tu, maka klik kat situ kemaskini.
Maka bila dah klik kat situ, secara automatik maklumat pelajar itu telah dikemas kini. Okey, lepas tu cikgu tengok kenapa masih lagi maklumat ni sama je ni. Dah tadi dah buang, tadi dah kemas kini tapi masih sama lagi. Cikgu keluar dulu. Okey, keluar dulu, okey masuk semula, barulah dia ada yang baru yang kita dah kemas kini. Okey, sebelum tu dah kita kemas kini semua, keluar dulu lepas tu masuk balik. Okey, yang ni lah pada awalnya kebanyakan guru pemimpin ada yang bermasalah. Jadi dengar betul-betul ya. Okey, bahagian ini ya. Okey, jadi saya tengok kat sini senarai SK Raja Muda ni 30 lebih ya. Tapi dekat pendaftaran sekolah tadi ada 20 lebih. Mungkin boleh betulkan lah. Nanti boleh betulkan bahagian pendaftaran sekolah tu isi alamat apa semualah. Okey, itu sahaja bahagian ni. Okey, kalau ada masalah boleh tanya lepas ni ya. Ke nak tanya sekarang pun boleh kot. Ataupun saya teruskan. Okey, slide terus ke seluruhnya ya. Okey, dah faham tadi ya. Okey, itu tadi bahagian keahlian. Okey, bila dah selesai keahlian, okey biasa peringkat daerah kalau penasihat Raja Muda Musa tu, SK Raja Muda Musa tu dia dah tahu dah guru penasihat dia. Kita ada mesyuarat agung PPIM, biasa dia akan buat dalam bulan 2, paling lewat pun hujung bulan 2 lah ataupun awal bulan 3. Okey, mesyuarat agung PPIM. Okey, dalam mesyuarat agung PPIM ni kita akan membincangkan segala aktiviti berkait dengan yuran apa semua-semua tu. Kat situlah dia akan maklumkan. Jadi kat sini, okey, setelah kita selesai tadi bahagian keahlian, maka kita kena selesaikan bahagian yuran. Okey, bahagian yuran ni nak selesai, guru pemimpin di peringkat sekolah kena kutip yuran semua. Okey, kutip yuran semua, lepas tu serahkan yuran kepada bendahari. Okey, biasanya bendahari dia akan bagilah tempoh masa dia nak serahkan yuran tu kepada kebangsaan. Okey, jadi mesti kutip. Okey, yuran ni wajib dibayarlah bagi ahli PPIM dan guru pemimpin supaya dapat didaftarkan ya. Okey, yuran bagi murid sebanyak RM2 dan guru RM6. Okey, bila dah bayar yuran, kita buka bahagian yuran, nama pelajar dah ada kat situ. Okey, tugas kat sini ialah kita kena pastikan bahawa pelajar kita bayar yuran dan kebangsaan sahkan. Yang kedua ialah kita masukkan nombor ahli. Okey, tu saya dah tunjuk tu, nombor resit yuran dan nombor ahli. Ini dua perkara yang perlu diselesaikan oleh guru pemimpin PPIM setiap sekolah. Okey, yang pertama bila selesai yuran dah bagi tahu kepada bendahari, dah serah, dah beritahu pada bendahari akan hubungi bendahari peringkat kebangsaan dan dia akan semak pelajar sekolah tu cukup tak dengan duit yurannya. Okey, maka dia akan sahkan, okey. Maka dia akan sahkan. Okey, jadi yuran itu disahkan, bila dah disahkan maka dia akan dapat nombor resit. Dan seterusnya tugas guru pemimpin pada masa tersebut ialah menulis ataupun memastikan setiap ahli tu ada nombor ahli. Tu dah ada lah, semua nombor ahli dah ada. Cuma saya tengok ni yang SK Raja Muda Musa saya papar ni semua SK Raja Muda. Okey, kat sini saya tengok mungkin guru dia terlambat bayar kot kepada daerah. Mungkin tak dimaklum pada bendahari untuk yuran guru tidak disah lagi, tidak diterima, tak ada masalah ya. Saya boleh telefon ke kebangsaan untuk mengesahkan yuran tu, tak ada masalah. Yang pasti dah bayar ya. Tapi yang pastinya bila kita telefon, kebangsaan akan tengok jumlah yang kita bayar tu cukup tak. Jumlah kita bayar tu, dan dia tahu yang bayar tu pelajar ataupun guru. Sebab apa? Guru dia ada nombor dia. Guru dia tak ada nombor ahli tetapi guna nombor IC. Jadi kat situ kebangsaan ni dia boleh tulis lah tu pelajar ataupun guru. Okey, dia boleh tahulah dia dalam senarai tu pelajar ataupun guru. Sebab guru ni nombor ahli dia adalah IC, pelajar nombor ahli dia bermula dengan nama sekolah. Okey, contohnya Sekolah Raja Muda SKRM, sekolah rendah SRRM ya. Raja Muda Musa ya. Okey, tu dia ada nombor ahli dia kat situ ya.
Okey, kat sini ingat ya, ada dua perkara yang perlu diberi perhatian oleh guru pemimpin. Okey, yang pertama berkait dengan yuran, yang kedua nombor ahli. Okey, itu saja bahagian ni. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya bahan. Ni perkara yang kedua. Tadi perkara yang pertama ialah pendaftaran secara online. Okey, ni perkara yang kedua ialah bahan yang perlu dimiliki oleh ahli PPIM. Maknanya apakah bahan yang ahli PPIM tu perlu ada bila dia menjadi ahli PPIM. Okey, seterusnya. Okey, ini. Okey, keperluan ahli-ahli PPIM di sekolah. Okey, yang pertama kat situ kad rekod penilaian untuk penilaian ahli PPIM satu sahaja. Kalau sekolah menengah tu dia ada 4. Sekolah rendah ni satu sajalah. Kad rekod penilaian puteri bongsu. Okey, dia nak dapat CG puteri bongsu, dia mesti ada kad ini dan dibuat penilaian. Okey, nanti saya akan jelaskan nanti berkait dengan penilaian. Okey, yang paling penting sekali merupakan dokumen rasmi yang wajib ada bagi setiap pelajar PPIM iaitu buku log untuk mencatat aktiviti mingguan. Okey, buku log tu penting ya. Okey, buku log tu penting sebab apa? Untuk mencatat segala aktiviti yang dibuat di peringkat sekolah dan semasa aktiviti mingguan. Dan yang terbaru, ni dengan betul-betul ya, bagi yang daerah pun dengarlah guru pemimpin daerah, mungkin saya sebelum ni saya tak terangkan benda ni. Okey, yang terbaru ini dari kebangsaan 2 tahun lepas lah, dalam tahun bermula tahun 2009, peringkat kebangsaan nak setiap pelajar PPIM tu ada buku sisipan, buku ataupun fail sisipan. Apa guna ni fail sisipan dan buku sisipan ni? Nak menyimpan semua bahan aktiviti yang disertai, yang dilakukan oleh ahli PPIM. Maksudnya contohnya banyak sangat, maka perlu ditampal di sini, dimasukkan di sini dan tak boleh ditampalkan dalam buku log. Dalam buku log tu paling kata boleh diterima lah orang kata. Dan sangat-sangat tidak digalakkan. Kalau dah tampal tu cukuplah satu gambar sahaja dengan ukuran yang kecil lah. Kalau tak tampal lagi bagus sebenarnya. Lebih baik tulis apa aktiviti yang dibuat hari tu. Contohnya kalau kawat, tulislah cara kawat apa. Dia buat kawat apa ya. Kawat asas ke, okey, kalau dia buat tata cara perjumpaan, dia tulis tata cara perjumpaan bagaimana nak buat. Lebih baik macam tu. Tidak digalakkan tampal. Kalau nak tampal banyak-banyak gambar tu dalam buku sisipan. Ni terkena kepada saya lah. Terkena pada Puan Zulkizah masa Puan Zulkizah menjadi guru penasihat PPIM di SK Degong dan saya guru penasihat di SMK Seri Perak. Terkena pada kami lah. Okey, terkena pada kami sebab apa yang berlaku di kebangsaan tu kita suka kita nak ramal ya. Tapi macam mana pun kita kena ikut peraturan mereka supaya budak kita mendapat kejayaan yang terbaik. Okey, seterusnya. Okey, ini buku log Okey, buku log. Okey, guru pemimpin mesti tahu benda ni sebab apa? Nanti dia nak jelaskan kepada pelajar-pelajarnya. Okey, buku log. Okey, cara penulisan buku log pada bahagian kandungan. Okey, kalau dalam buku log tu kalau kita tengok bahagian kandungan tu, okey, ada 1 sampai 11. Okey, 1 sampai 11 tu bahagian depan tu, bahagian kandungan tu. Okey, mesti ditulis. Mesti ditulis, maknanya pelajar tu mesti tulis tangan, tak boleh tampal. Okey, mesti tulis tangan. Sekiranya mahir boleh tulis dalam tulisan jawi. Kalaulah pelajar tu mahir maka dia boleh tulis tulisan jawi. Untuk pengetahuan guru-guru pemimpin, tulisan jawi ni sebenarnya dia ada markah asing ya. Kalau kita pergi bawa pelajar tu bertanding, dia akan tengok contohnya dia ada pertandingan buku log terbaik Okey, nanti dia akan tengok kalaulah pelajar tu ada tulisan jawi, maka dia akan bagi markah bonus. Markah dia lain daripada yang lain.
Jadi galakkanlah pelajar kita menulis Jawi. Ambil satu pun jadilah. Bukan semua ya. Ambil salah satu. Kalau biasa pelajar saya ni, kalau dulu sebab saya baru pindah ke SMK Sultan Abdullah. Okey, kalau dulu di SMK Seri Perak tu saya akan pilih, saya akan pastikan pelajar tulis moto tu, moto PPIM tu, berilmu, beriman, beramal tu saya minta mereka tulis dalam tulisan hot Jawi, nampak besar. Okey, cantik kat situ dia dapat markah. Ada juga yang rajin tu dia tulis berkait dengan Ikra, Ikra tu dia tulis Jawi. Ni biasa pelajar KAA lah, dia rajin, dia tulis macam tu. Tak ada masalah. Ini pelajar yang mahir je, jangan pula cikgu-cikgu paksa pula pelajar yang tak mahir, kita paksa tulis pula nanti tak cantik. Okey, kalau yang pelajar mahir tu digalakkan tulis Jawi. Pilih je mana-mana daripada 1 sampai 11 tu nak tulis Jawi. Tapi biasa struktur organisasi ni kita tak tulis lah. Dia banyak kan. Okey, lepas tu tidak digalakkan untuk type dan tampal. Okey, saya tengok setakat ni kalau yang hantar penilaian tu, sekolah rendah yang hantar penilaian tu ada yang type dan tampal. Maka benda ni orang kata kalau tak masuk pertandingan tak apa. Tapi kalau masuk pertandingan memang tak ada markah langsung lah. Sayanglah ya. Sayang, kena ingat ya pelajar kalau PPIM ni kalau dia masuk pertandingan mana-mana dia mesti bawa buku log dia. Ya. Jadi cikgu boleh ajar pelajar kalau sekiranya pelajar tu tahun 4 tahun ni baru je beli buku log, lagi bagus ajar yang betul. Yang sebagaimana cikgu dapat hari ni ajar yang betul, maknanya lepas ni cikgu dah tak susah dah cikgu-cikgu dah tak susah dah nak ajar pelajar tu sebab apa dia dapat betul daripada awal. Okey, sekiranya nak tampal jugalah, nak tampal juga jadi gunakanlah kertas yang dipotong cantik lah, guna gunting yang bercorak-corak tu. Okey, kertas warna, okey dia tulis kat atas tu, okey pelajar tu tulis kat kertas warna, okey lepas tu dia foto-foto cantik dia tampal. Tu boleh. Tapi tidak digalakkan lah kalau nak tampal sangat, ikut kreativiti dia. Ada pelajar buat macam tu, dia buat bentuk daun. Pelajar saya sebelumnya dia buat bentuk daun, okey dia potong bentuk daun lepas tu ditampal satu-satu. Okey, tu tak ada masalah lah, boleh lah tapi kena kreatif lah. Okey, lepas tu bahagian logo dan bendera, okey tak boleh ditampal. Logo dan bendera ni cikgu kalau sekolah rendah ni biasa diprint lah kan, cikgu printkan ataupun mak ayah boleh printkan. Lebih baik kalau yang terbaiknya logo tu tak ada warna, lepas tu pelajar ataupun murid tu warnakan logo tu, warnakan bendera tu. Warnakan bendera tu, warnakan logo tu. Okey, lepas tu jangan tampal logo dan bendera saja, tetapi di bawahnya mesti ditulis berkaitan dengan logo, pengertian bagi setiap warna pada logo tu. Dan begitu juga bendera. Okey, bendera tu boleh ditulis kat situ kedudukan bendera, saiz bendera. Okey, maknanya bukan tampal sahaja. Okey, tu bahagian ni. Okey, untuk carta organisasi, struktur organisasi ni guna yang dalam buku pentadbiran. Ni saya pun baru tahu daripada kebangsaan. Guna yang dalam buku pentadbiran tu, buku pentadbiran dia hanya tulis jawatan sahaja. Okey, dia hanya tulis jawatan sahaja. Okey, lepas tu dia tak ada tulis nama. Yang nak tulis namanya, yang perlu ditampalnya, yang perlu dimasukkan dalam fail sisipan ataupun buku sisipan. Contohnya AJK peringkat sekolah, AJK peringkat daerah, AJK peringkat negeri, kebangsaan. Yang tu masuk dalam buku sisipan ataupun fail sisipan. Sekarang ni tidak dibenarkan masukkan dalam buku log. Buku log tu hanya tengok guru pemimpin mungkin ada buku pentadbiran ni, tengok dalam buku tu dia hanya ada struktur dan jawatan-jawatan sahaja, bukannya nama siapakah yang memegang jawatan tu. Okey, harap ke situ faham lah ya. Okey, itu bahagian struktur organisasi. Okey, habis dekat sini 1 sampai 11. Okey, harap boleh faham bahagian sini ya. Okey, seterusnya
Ni format penulisan laporan aktiviti dalam buku log PPIM. Okey. Yang pertama, buku log ni merupakan satu dokumen rasmi. Jadi guru-guru pemimpin mesti kena tahu dia adalah rasmi. Kalaulah kita nak bawa pelajar tu pergi pertandingan, okey sekarang online tak adalah tu sangat kan. Kalau kita nak bawa pelajar tu pergi pertandingan di peringkat negeri tu utamanya, peringkat kebangsaan apatah lagi, setiap pelajar yang menyertai pertandingan wajib bawa buku log. Okey, wajib bawa buku log masing-masing. Dan dalam buku log tu kena pastikan tiada hiasan atau bahan yang ditampal. Macam tadilah tak nak ditampal ya. Kalau dah tertampal tu cukuplah satu je gambar, contohnya dia buat aktiviti ada satu, tu pun jangan saiz yang besar sangat, saiz yang sedang-sedang sahaja. Okey, yang ketiga, segala tugasan yang bertulis dan bahan yang perlu ditampal hendaklah diletak dalam buku sisipan, dalam sisipan buku log tadilah yang saya dah tunjuk tadi, sama ada nak buat buku ke ataupun nak buat file. Buku tu cikgu suruh pelajar beli ni lah, buku tebal tu yang panjang tu. Lepas tu buku tu dibalut dengan kertas warna pink. Dia punya dia punya maklumat dekat depan tu sama je muka depan dia dengan buku log. Tulis sama je macam dengan buku log. Okey, kat sini saya terlupa nak letak contoh dia, tapi saya nak bagi tahu buku sisipan tu buat macam tu lah. Sekolah rendah sangat cantik dia buat kalau ada buku sisipan ni. Okey, pelajar sekolah rendah sangat cantik. Okey, buku tebal dibalut dengan kertas warna pink, lepas tu muka depan dia tu sama dengan buku log. Okey, kat situ bolehlah masuk bahan-bahan yang banyak-banyak tu, boleh masuk kat situ. Okey, susun dekat situ. Okey. Sebab apa kita tak nak bagi banyak dalam buku log. Buku log tu hanya tempat ataupun pelajar hanya boleh menulis aktiviti mingguan sahaja kat situ. Tak boleh nak tampal-tampal banyak. Nak tampal-tampal banyak, nak masukkan maklumat-maklumat banyak dalam fail sisipan ataupun buku sisipan. Ini yang terbaru daripada kebangsaan. Okey, harap guru pemimpin boleh ambil perhatian lah ya. Okey, hanya laporan perjumpaan yang perlu ada dalam buku log. Maknanya hanya laporan perjumpaan sahaja. Okey, nanti saya akan tunjuk laporan dia macam mana nanti. Dan buku log tu hendaklah dibalut dengan plastik transparent tu bagi cantik. Dekat buku log tu cikgu kena beli buku log ni dekat kebangsaan ya. Dekat kebangsaan, dekat buku log tu kalau dari kebangsaan dia dah ada nombor dia ya, nombor siri dia dekat tepi belah kanan bawah tu dah ada nombor siri dia. Okey, hanya buku log yang ada nombor siri sahaja akan diterima di peringkat kebangsaan. Okey, pastikan beli yang tu. Sebenarnya alhamdulillah ya, guru-guru pemimpin dari daerah Hilir Perak ni tidak susah untuk mendapatkan bekalan bahan-bahan PPIM daripada kebangsaan, sebab kita dah ada guru yang kata sukarela membantu untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, iaitu Ustazah Zahani. Sama dengan saya di sekolah SMK Sultan Abdullah, dulu kami sama-sama di SMK Seri Perak dan sama-sama pindah ke sana. Jadi Ustazah Zahani ni dia sukarela menjadi orang yang membantu guru-guru PPIM, penasihat PPIM daerah Hilir Perak, tak kira lah sekolah rendah ke sekolah menengah ke, untuk mendapatkan bahan berkait dengan PPIM ni. Contohnya buku log, apa lagi, rekod penilaian, baju, boleh ya, baju pelajar, baju pemimpin. Okey, Ustazah Zahani boleh ya. Dan Ustazah Zahani dah sebenarnya perkara ni kalau guru pemimpin PPIM di SK Raja Muda Musa dah ada dalam grup Telegram daerah PPIM, dia dah tahu dah. Sebab apa? Kami dah iklan dah, Ustazah Zahani dah iklan dah. Kalau siapa-siapa guru pemimpin nak beli bahan-bahan yang berkaitan dengan PPIM, boleh hubungi dia. Dan proses membeli tu dah selesai dah. Ya. Okey. Seterusnya buku log perlulah ditulis. Okey, samalah tadi ya. Sama tadi dalam Jawi. Okey, penulisan buku log mesti merangkumi aktiviti dari 8 bidang. Tadi PK Pentadbiran bagi tahu. Okey, PPIM ni dia ada
bidang. Okey, yang pertama pengenalan PPIM, yang kedua bidang kerohanian, yang ketiga bidang kesihatan dan tugas pembangunan diri, yang keempat keluarga dan masyarakat, yang kelima kemahiran, yang keenam rekreasi dan aktiviti luar, yang ketujuh pertolongan cemas dan yang ke-8 ialah alam sekitar. Okey, ni adalah 8 aktiviti ataupun kurikulum PPIM peringkat kebangsaan negeri dan daerah. Okey, maknanya guru pemimpin di sekolah mesti tahu ya, dalam setiap bidang ni dia sebenarnya dia dah ada dalam setiap bidang ni dia dah ada dia punya contoh aktiviti yang mana guru pemimpin tu boleh pilih. Okey, boleh pilih mana-mana aktiviti yang dia rasa sesuai untuk dilaksanakan. Dan alhamdulillah baru-baru ni masa mesyuarat daerah, keputusan mesyuarat menetapkan daerah akan daerah akan menyediakan modul aktiviti selaras PPIM peringkat daerah. Okey, alhamdulillah kita ada 8 modul semuanya. Modul tu sebenarnya tiada paksaan untuk guru pemimpin di setiap sekolah untuk melaksanakan. Okey, cuma kami rancang perkara itu dan wujudkan modul itu untuk membantu guru pemimpin ataupun memberi idea kepada guru pemimpin untuk melaksanakan aktiviti PPIM di sekolah secara online. Dan alhamdulillah telah selesai. Okey, sebab itulah sekarang proses penilaian ya sekarang. Sebab apa? Aktiviti dah selesai dan alhamdulillah 8 bidang semua dah selesai ya. Okey. Dan yang ke-8, jumlah aktiviti yang dilaksanakan yang terbaiknya adalah 12 aktiviti. Maknanya ada 8, campur lagi 4. Sekolah sampai dia boleh buat 12 tu paling maksimal lah tu ya. Dalam setahun ada 12 aktiviti, sekolah dapat melaksanakannya. Okey, bahagian ni dah habis ya, format penulisan laporan aktiviti mingguan dalam buku log. Okey. Seterusnya, okey. Harapnya tak ada gangguan ya, tempat saya ni hujan ni. Okey, seterusnya contoh penulisan laporan perjumpaan dalam buku log. Okey, macam mana nak tulis laporan tu? Okey, laporan dalam buku log tadi bagaimana nak tulis ya? Okey, saya dah tunjuk tu. Okey, dah tunjuk tu. Yang pertama, tulis kat situ perjumpaan kali ke berapa. Okey, lepas tu tarikh aktiviti. Okey, lepas tu 3 tu tahap. Okey, tahap kalau sekolah rendah 1 sajalah, tahap puteri bongsu. Ya, puteri bongsu. Yang keempat ialah bidang. Yang kelima tajuk. Yang keenam kehadiran guru pemimpin. Okey, bidang tu bidang tadilah yang 8 bidang tadi. Okey, bidang pengenalan PPIM, kemahiran, aktiviti luar atau bidang. Tajuk apa? Maksudnya kita pilih di bawah bidang tu ada tajuk-tajuk dia, apa tajuk yang cikgu guru-guru pemimpin nak laksanakan pada hari tersebut. Gabung jalin bidang. Okey, contohlah kita buat memasak kan, bidang kemahiran memasak hidangan petang bersama keluarga. Dia pun buatlah sandwich. Okey, dia buat sandwich. Okey, tajuk dia bidang kemahiran. Okey, tajuk dia ni sebagai contoh ya. Okey, tajuk dia menyediakan hidangan petang bersama keluarga. Dia pun buatlah sandwich. Okey, lepas tu adalah gambar-gambar dia. Okey, gabung jalin kat situ bidang apa? Boleh letak kat situ ialah bidang pertolongan cemas. Sebab apa? Pelajar menggunakan alat-alat yang tajam, pisau dan sebagainya lah untuk menyediakan sandwich tu. Dia nak potong bawang ke apa ke. Jadi kita letak kat situ gabung jalin bidang, tadi kemahiran, gabung jalin dengan bidang pertolongan cemas. Okey. Dah habis kat situ. Nombor 8-nya pengisian aktiviti. Okey, pengisian aktiviti. Ni pelajar nak tulis dalam buku log dia ni susunan pelajar nak tulis dalam buku log tu. Okey,
Yang pertama mesti tulis, ini wajib ya, mesti ada dalam buku log tu setiap kali pelajar nak tulis tu ialah yang pertama ialah kena tulis tata cara perjumpaan. Tata cara perjumpaan ni bacaannya apa, Al-Asmaul Husna, bacaan doa dan lagu putri. Okey, lagu putri. Saya alhamdulillah lah di sekolah saya tu ketuanya Ustazah Maisarah, dia siap buat dia letak dalam satu link sahaja benda tu. Lepas tu dia bagi pada setiap kali perjumpaan kita boleh buat, dah ada kat situ dalam link tu, dah ada lagu putri, dah ada ikra putri, dah ada Asmaul Al-Husna, semua dah ada. Senang guru-guru pemimpin nak laksanakannya. Okey, dan kalau masa kami ada aktiviti sebagainya, ada mesyuarat tak boleh handle aktiviti pada hari tersebut, kita bagi pada pengurusi, dia buat Google Meet, mereka boleh buat sendiri. Ni sekolah menengah lah, sekolah rendah pun insya-Allah boleh. Okey, mesti letak tata cara perjumpaan. Lepas tu yang kedua, pengisian aktiviti yang dilaksanakan. Tadilah kemahiran tadi dia buat sandwich tu, apa dia aktiviti dia buat. Okey, yang ketiga ialah tata cara penutupan. Okey, bacaan tasbih kifarah dan tafakur kat situ kita tulis nilai. Contohnya nilai yang dia dapat apa, contoh dia buat hidangan petang tadi, kerjasama daripada adik-beradik dia kan. Kalau online ni kan di sekolah kan, kalau buat boleh di rumah, kalau di sekolah tu kerjasama daripada ahli kumpulan, kita buat kumpulan, tapi memandangkan dalam keadaan online ni kerjasama daripada siapa, daripada adik-beradik, daripada mak ayah. Okey. Dan seterusnya tugasan. Apakah tugasan yang guru bagi kepada pelajar? Contohnya buat sandwich tu, okey, hantar gambar, rakam video dan sebagainya. Dan yang akhir sekali ialah ulasan dan tanda tangan guru. Yang ni akhir sekali lah, maksudnya bila pelajar tu dah hantar buku log dia, okey, guru-guru boleh semak dan boleh tengok betul tak pelajar ni buat, betul tak kan. Boleh tengok dan boleh bagi komen. Kalau salah betulkan. Kat sini dia ni pelajar ni boleh guna pen pelbagai warna lagi nampak kreatif. Guna pen pelbagai warna. Okey, macam saya kata tadi, tak perlu nak tampal sangat. Okey, kalau boleh elakkan tampal. Kalau dah tertampal tu cukup lah. Contohnya dia nak tampal gambar dia sedang menyediakan sandwich untuk mak ayah dia kan, dia nak tampal. Boleh lah kalau dah tertampal satu saja, tapi jangan saiz tu satu muka surat buku tu ditampal, tak, kecil sahaja. Ni terbaru daripada kebangsaan ya. Nak tampal ke nak apa, nak cantik-cantik tu dalam buku sisipan ataupun fail sisipan. Nanti kalau pergi bertanding peringkat kebangsaan, bawa dua-dua sekali. Bawa buku log, bawa buku sisipan dan fail sisipan. Ya. Okey, dah selesai tu, guru pemimpin dah bagi ulasan tu. Kalau perlu diperbetulkan, maka pelajar tu akan perbetulkan. Ni saya nak cadang kat sini sebab tak boleh tampal. Pelajar tu tulis. Okey, contohlah dia buat sandwich tu macam mana. Okey, cara-cara nak, dia kata dia buat sandwich sardin. Okey, sandwich sardin campur telur. Okey, bahan-bahan dia apa, cara macam mana. Tulis kat situ, buat cantik-cantik. Tulis kat situ, maknanya aktiviti tu dia buat tu hari tu. Walaupun orang kata dia tak tampal, tapi dia tulis apakah aktiviti yang dia dah buat. Okey, seterusnya dah faham ya bahagian ni? Okey, seterusnya penilaian. Ni laju saya ni ya. Rasanya laju, tak adalah banyak sangat. Nanti kalau tak faham, cikgu-cikgu boleh tanya. Daripada bahagian pendaftaran tadi, ada bahagian buku log apa semua kan. Okey, ni penilaian. Okey. Penilaian, ni saya tunjuk semualah. Okey, saya tunjuk semua buku penilaian tahap. Okey, ada 4 ya, ada 5. Okey, ada 5, 4 tu sekolah menengah, 1 sekolah rendah. Okey, jadi cikgu-cikgu boleh tahu, sekolah rendah boleh tahu sebab apa, cikgu boleh cerita kepada pelajar. Nanti kamu masuk sekolah menengah nanti, kamu akan menghadapi sambung lagi sijil kepada puteri kecil, puteri tengah dan puteri sulung. Okey, ni kalau sekolah rendah dia hanya menggunakan buku
pink itu sahaja, itu puteri bongsu. Beza ya, kalau puteri bongsu di sekolah menengah dia warna coklat pink macam tu. Kalau yang sekolah rendah dia memang pink daripada dulu sampailah sekarang pink ya. Ni sekolah rendah ya. Okey, sekolah menengah ada 4. Tu sekolah rendah. Okey, ni guru-guru dah tahulah buku penilaian ni. Dan buku penilaian ni lah apa saya bagi tahu hari tu yang Ustazah Zahani tu belikan kepada guru-guru yang telah mengirimnya ataupun meminta dia belikan yang nak buat penilaian pada tahun ni. Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok ya penilaian tahap. Okey, penilaian tahap. Okey. Sekarang proses penilaian tahap, Alhamdulillah SK Raja Muda Musa akan menghantar tahun ni terima kasih dan tahniah kepada Puan Zulkizah. Okey, saya mesra panggil Kak Zah kat dia ya. Saya dengan dia ni memang dah lama lah dengan dia. Okey, menangis bersama, ketawa bersama ni nak menaikkan PPIM daerah Hili Perak ni daripada dia bendahari dalam PPIM daerah. Sampailah sekarang tahniah Kak Zah dah menjadi PK Koko dan itu adalah selayaknya lah dan boleh lagi menaikkan PPIM. Okey, bila berada di SK Raja Muda Musa, saya percaya Kak Zah akan menaikkan SK Raja Muda Musa juga pula sebagaimana dia telah menaikkan SK Degong sehingga pelajar ni telah mendapat anugerah cemerlang di peringkat kebangsaan ya. InsyaAllah pasti terlalu tinggi sangat pujian tu. Tak ada, memang betul. Memang betul. Okey. Kami pernah menangis bersama di peringkat negeri. Demi pelajar pernah menangis ya kerana pelajar nak pertahankan pelajar daerah Hili Perak ni. Alhamdulillah. Okey, akhirnya kami berjaya meletakkan pelajar tu pada tempat yang sepatutnya. Okey, jadi bila guru-guru pemimpin SK Raja Muda Musa ni sangat bertuah lah sebab Kak Zah dah pindah ke sana, belajar lah terutamanya guru-guru yang baru tu belajar dengan dia. Dia memang sangat banyak pengalaman dan sampai peringkat antarabangsa dalam PPIM, peringkat antarabangsa ya. Kak Zah pernah bawa pelajar PPIM sekolah rendah peringkat antarabangsa bersama dengan unit uniform lain. Pengakap ya. Okey, dah jadi guru pemimpin PPIM di SK Raja Muda Musa, ambillah peluang untuk belajar dengan dia ni. Dan apa yang dia kurang masih kurang jelas apa dia akan tanya saya dan kita sama-sama berkongsi. Okey, saya nak terangkan berkait dengan penilaian tahap ni, insya-Allah Raja Muda Musa akan hantar, SK Raja Muda Musa akan hantarlah sebab Kak Zah dah memberi tunjuk ajar kepada guru-guru pemimpin tahniah yang akan melaksanakannya ya. Okey, apakah objektif ya? Ni kita sebenarnya inilah kemuncak ya dalam PPIM, inilah kemuncaknya cikgu-cikgu. Kita nak pastikan pelajar yang masuk PPIM tu ada CJ Puteri Bongsu. Kira bila dia pergi ke sekolah menengah tu, okey tengok dah ada puteri bongsu. Maknanya di sekolah menengah nanti dia hanya dinilai untuk puteri kecil sahaja, puteri kecil, lepas tu puteri tengah dan puteri sulung. Tapi di peringkat sekolah rendah ni, okey nilailah pelajar kita tu CJ puteri bongsu. Okey, kenapa ya? Apa objektif dia? Yang pertama, objektif penilaian ni menilai tahap pencapaian ahli. Maksudnya ahli-ahli yang kita nilai ni ialah ahli-ahli yang memang sangat aktif sama ada dalam sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri dan kebangsaan. Dan baru ni ada pelajar SK Raja Muda Musa dah masuk peringkat kebangsaan ya, pertandingan STEM Puteri Islam peringkat kebangsaan. Okey, alhamdulillah walaupun penyertaan yang Kak Zah yang dapat penyertaan ni. Ya Kak Zah. Apa dia? Yang kebangsaan baru ni macam mana, dapat penyertaan ke dapat nombor? Oh, yang kuis dapat nombor 4. Yang kuis dapat nombor 4, yang agro tu agro dengan puteri agro dengan digital dapat sagu hati. Dapat okey, alhamdulillah tu peringkat kebangsaan. Dapat sijil. Bukan semua dapat sijil kan? InsyaAllah dia dapat sijil untuk agro puteri dan juga poster digital dan ada seorang murid tu dapat kuis nombor 4.
peringkat negeri tu ya Kak Zah? Itu peringkat negeri ya. Okey, tu yang peringkat negeri tu Karnival PPIM ya. Karnival PPIM ni peringkat negeri, dia ada kebangsaan. Nanti saya akan ceritakan dia ada kebangsaan nanti. Ya. Sediakanlah Kak Zah ya pelajar-pelajar yang bongsu tu untuk ke peringkat kebangsaan nanti. Okey, untuk anugerah yang tertinggi tu. Okey. Tahniahlah hanya dah masuk peringkat kebangsaan. Jadi secara automatiknya memberi pengalaman kepada guru pemimpin PPIM di SK Raja Muda Musa untuk belajar dengan Kak Zah macam mana nak menguruskan benda-benda macam ni ya. Okey, penilaian ni adalah macam saya kata tadi adalah yang kemuncak lah. Kemuncak kepada kita nak bagi kepada pelajar yang telah memberi menyumbang jasa yang banyak dalam PPIM peringkat sekolah khasnya. Dia sangat aktif. Okey, dalam sekolah sangat aktif, aktiviti dia. Lepas tu kalau pertandingan di peringkat daerah dia masuk dan menang alhamdulillah. Lepas tu peringkat negeri pula kan. Okey, sekarang ni walaupun secara online, CJ tu tetap berharga ya. Dia akan bagi CJ walaupun secara online CJ daripada tahun lepas lagi online dapat CJ. Ya. Okey, yang kedua menilai penguasaan kemahiran ahli. Itu kata PK tadi, kemahiran yang macam mana perlu kepada ahli untuk dinilai. Yang saya kata tadi itulah dia mahir, dia tahu tata cara perjumpaan, dia tahu bila disebut tata cara perjumpaan dalam PPIM, dia tahu macam ni tata cara. Okey, bila disebut tata cara penutupan, dia tahu ni macam ni ke penutupan. Bila disebut berkait dengan kawat asas, okey dia tahu ni Cikgu Raja Muda Musa suruh Puan Zulkiflah tunjuk cara kawat PPIM. Memang mahir sangat. Ya, memang mahir sangat. Saya pun belajar dengan dia. Ya, sebab apa dulu masa dekat Seri Perak tu saya ada anak dia kat situ. Jadi segala tunjuk ajar tu saya panggil dia untuk tengok dan sebagainya. Okey, maknanya pelajar yang nak dinilai ni dia mahir macam tu. Dia tahu kawat asas walaupun dia tak mahir nak buat, tapi orang kata sekurang-kurangnya dia tahu kawat. Bila sebut kawat asas tu macam ni. Bila sebut tata cara perjumpaan dia dah tahu. Okey, bila sebut tata cara penuntupan dia tahu. Tu benda tu rasmi. Sebab apa? Apabila ada majlis rasmi di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, tata cara perjumpaan dengan tata cara penutupan itu mesti mahir. Mesti kena tahu. Sebab apa? Tu adalah benda wajib. Setiap kali ada aktiviti rasmi itu adalah perkara wajib. Okey, teknik penilaian. Okey, teknik penilaian tu yang pertama secara lisan. Okey, secara lisan. Yang kedua menilai hasil kerja pelajar. Yang ketiga menilai laporan projek. Okey, kalau dia ada buat projek, contohnya buku scrap lah. Okey, gabungan beberapa teknik di atas. Okey, buku scrap. Okey, boleh tanya juga Cikgu Zulkiflah ni ya. Puan Zulkiflah ni, dia pernah buat satu album yang sangat cantik untuk pelajar dia. Pelajar ni merupakan anak dia juga. Sangat cantik albumnya tu. Dalam tu pelajar tu letak semua berkaitan dengan maklumat dia dalam PPIM. Sangat cantik. Dia letak dengan orang kata album, macam betul album, tapi dia boleh dikatakan buku scrap lah. Itu maknanya itu projek yang dibuat oleh pelajar. Sebab apa? Untuk petanding kita sekarang ni online lah, dia tak ada sangat. Kalau lah bersemuka, kalau ada pertandingan, dia akan ada pertandingan tokoh puteri. Tokoh puteri ni ada daripada sekolah rendah dan sekolah menengah. Tokoh puteri ni dia mesti tahu semua ni dan dia mesti bawa buku log dia yang lengkap dan dia mesti bawa bahan yang dihasil. Bahan dihasil tak kira lah bahan apa, buku scrap yang cantik ke ataupun bahan kreativiti dia ke. Ni tahap yang kata bagaimana kita nak seorang pelajar tu untuk mendapat CJ Puteri Bongsu. Maknanya paling minimal sekali sekurang-kurangnya dia ni aktif lah di sekolah. Aktif masa kita buat secara online ni, sentiasa masuk, buku log lengkap. Okey, ni sekarang online lah ya. Okey, itu berkait dengan objektif dan teknik penilaian. Okey, seterusnya. Okey, proses penilaian di peringkat sekolah rendah. Okey ni. Okey, dengar betul-betul yang ni ya. Okey, siapakah yang layak untuk dinilai? Iaitu murid yang layak mengambil
layak mengambil penilaian tahap ni ialah bermula dari darjah 5, tahun 5 lah. Okey, tahun 5 tu dah layak, 5, 6 lagi lah layak Okey, tahun 4 tu dah asuh lah. Tahun 4 tu kalau biasa dia tak adalah kata tahun 4 tu dia tidak digalakkan lah untuk dihantar penilaian sebab dia baru masuk kan. Okey, jadi tahun 5 lah, paling cantiknya tahun 5. Maknanya dalam buku log dia tu daripada tahun 4, tahun 5, tahun 6 dah ada aktiviti dia dalam buku log tu. Okey, maknanya pelajar paling tu pun nak buat penilaian tu mesti tahun 5. Dia dah ada pengalaman dah setahun pada tahun 4 tu. Dan yang kedua telah menjadi ahli PPIM. Maknanya pelajar yang kita nak nilai ni dia mesti jadi ahli PPIM. Sebab apa? Ahli PPIM ni secara automatik dia dah ada nombor ahli. Okey, ada nombor ahli yang saya dah tunjuk awal-awal tadi. Nombor ahli tu dekat yang bahagian yuran tu. Okey, resit yuran dan nombor ahli. Okey, dia mesti ada nombor ahli dengan yuran kat situ. Maknanya ni pelajar yang kita nak nilai ni, okey, dia dah ada nombor ahli dan telah membayar yuran ahli bagi tahun semasa. Sebab itulah sekarang kalau guru-guru penilai guru-guru penasihat nak buat penilaian, dia mesti cek. Okey, dia senarai dia nama, okey pelajar ni nak nilai Puteri Pongsu tahun ni. Okey, kena cek dalam online tu adakah pelajar ni bayar yuran, adakah pelajar ni ada nombor ahli. Kalau dia tak ada nombor ahli, kalau dia tak bayar yuran, dia tak boleh dinilai. Sebab apa? Pihak kebangsaan tak boleh nak cari mana dia punya maklumat dia. Sebab dah tak ada nombor ahli, tak bayar yuran, tak dimasukkan lah, tidak didaftarkan. Okey, jadi kena ingat ya. Kena ada pelajar ni mesti didaftarkan, ada nombor ahli dan dah bayar yuran. Okey, seterusnya penilaian murid boleh dibuat selepas melakukan aktiviti dan markah dicatat dalam buku penilaian. Maknanya bila kita dah buat aktiviti, terus catat dalam buku penilaian. Dan dalam buku rekod penilaian tu yang warna pink tu, tarikh dia mesti tally, mesti sama dengan tarikh dalam buku log, mesti sama. Sebab apa? Bila kita buat penilaian, kita kena hantar evidence. Kena hantar evidence maksudnya kena ambil gambar bahagian aktiviti yang dijalankan dekat buku penilaian. Lepas tu kena ambil gambar dekat dalam buku log. Ambil gambar kat situ, nanti kumpul 8 aktiviti paling kurang ataupun 12 aktiviti, maka aktiviti itu akan dimasukkan dalam satu fail dan dihantar ke peringkat negeri dan seterusnya peringkat kebangsaan. Tu ya. Ini bagi pelajar yang markah dia paling tinggi sekali lah. Maknanya kalau di sekolah rendah tu kita akan tengok pelajar ni kalau secara bersemuka dia lah tokoh puteri di sekolah tu. Maka pelajar ni lah yang mendapat markah paling tinggi sekali. Okey. Lepas tu saya kata anda tadi tarikh dalam catatan buku log tu mesti sama. Okey, tadi sama lah. Maksudnya dalam buku pink rekod penilaian tu tarikh dia mesti sama dengan dalam buku log. Tak sama memang tak boleh lah. Jenuh lah kena mengubah tarikhnya. Saya perlu ubah tarikh nak bagi pelajar tu dapat dihantar sampai ke kebangsaan. Okey, itu seterusnya. Okey, ni laju juga ni ya. Okey, ini ya. Bila dah selesai, maksudnya dah selesai dah, kad rekod penilaian dah selesai, buku log dah selesai. Ada tadi seorang cikgu ni dah mesej saya, dia kata saya dah selesai kak. Dia kata apa tindakannya, nanti saya akan bagi tarikh untuk hantar. Dia kata dia dah selesai, dah diikut senarai semak tu. Saya bagi 3 tu, contoh tu, surat iringan. Okay, pertama tu surat iringan. Lepas tu borang senarai nama, lepas tu senarai semak. Senarai semak tu apa tujuan dia? Okey, tujuannya supaya guru-guru pemimpin boleh cek kat situ. Okey, ni dah selesai. Dia pun tik ya. Okey. Kena maksudnya bila dah selesai semua ya, nak buat benda ni dah selesai semua. Maknanya kad rekod penilaian dah selesai, buku log dah selesai, dah lengkap. Maka bolehlah uruskan bahagian surat iringan. Okey, surat iringan ni mesti ada itulah kepala surat dia tu, letterhead dia tu mesti nama sekolah. Okey, ada contoh dia.
Kalau Sekolah Raja Muda Musa tu boleh rujuk pada Puan Zulkizah, dia dah biasa buat penilaian. Okey, dia dah tahulah. Okey, dia dah tahu cara dia macam mana ya. Okey, dan dalam borang senarai nama tu nanti guru pemimpin perlu masukkan senarai berapa orang yang dia nak nilai. Senarai tu mesti daripada markah yang paling tinggi, jangan cacah merba kan. Contohnya nombor 1 markah dia 80, nombor 2 markah dia 81. Okey, nombor 3 markah dia 72, nombor 4 markahnya 85. Jadi tak sama, dia kena daripada atas. Contohnya paling tinggi, daripada atas tu paling tinggi. Contohnya paling tinggi 85 lah. Okey, pelajar yang pertama tu di senarai yang pertama tu markah dia 85. Okey, yang kedua 83, yang ketiga 82, yang keempat 82. Begitulah seterusnya. Kalau tak sama, ya kepasaan ni pun cerewet juga, negeri pun cerewet juga. Saya selalu kena betulkan ni kalau yang hantar penilaian tu yang boleh saya betulkan tu saya betulkan lah ya. Tapi saya cakap daripada awal ni supaya guru pemimpin boleh ambil perhatian lah. Okey, boleh ambil perhatian. Makna benda ni nampak simple tapi banyak berlaku kesalahan yang dilakukan oleh guru pemimpin. Ingat ya, dalam borang senarai nama tu ikut turutan markah. Kalau markah yang paling tinggi kat atas tu turun sampai ke bawah daripada tinggi 85, 82, 83, 82, 81, 79, contoh macam tu lah. Okey, lepas tu surat iringan tu mesti 3. Okey, lepas tu yang bahagian kosong tu saya dah bagi. Sebenarnya saya dah bagi soft copy ya. Saya dah bagi soft copy dalam grup Telegram PPIM peringkat daerah tu, saya dah bagi soft copy dia. Okey, nanti guru-guru boleh type dia, ubah aja dia punya tu dekat situ tu jumlah berapa, letak kat situ. Berapa jumlah kad rekod penilaian berdasarkan pelajar yang nak dinilai. Okey, dan senarai semak dah ada kat situ, saya dah serta kat situ berapa jumlah bayaran. Okey, surat iringan ingat ya, surat iringan tu ada 3. Okey, surat iringan mesti 3. 3 ni apa? Sebabnya yang pertama untuk daerah saya nak simpan sebab berlaku apa-apa di peringkat negeri kebangsaan saya ada simpanan dia. Okey, yang kedua surat tu untuk negeri, yang ketiga untuk kebangsaan. Satu saya memang simpan. Jadi senarai nama pun 3, surat iringan pun 3. Maknanya yang 2 saya akan hantar ke kebangsaan dan negeri, yang 1 tu saya akan simpan daerah. Masih simpan, yang terlepas pun saya simpan. Markah online pun saya simpan lagi. Sebab apa? Saya takut nanti berlaku apa-apa saya boleh rujuk. Ni lebih-lebih lagi sekolah menengah. Sekolah menengah memang dia punya tu rumit sikit. Sebab apa? Dia banyak penilaian tahap. Puteri tengah, puteri sulung, puteri kecil, puteri bongsu kecil serentak. Jadi saya simpan benda tu ya. Jadi harapnya guru pemimpin bagi perhatianlah untuk menghantar penilaian utamanya. Yang belum menghantar boleh belajar daripada sekarang lah. Bermula daripada penulisan buku log. Sebab apa? Yang nak hantar ni buku log mesti lengkap dan kad rekod penilaian pun mesti lengkap. Ya, buku rekod yang dihantarnya, buku log yang dihantar ialah yang markah paling tinggi sekali lah. Dan pastikan dia punya tarikh aktiviti dalam buku log tu mesti sama dengan buku dalam buku kad rekod penilaian. Sebab evidence tu mesti hantar ke kebangsaan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dah faham sini ya. Okey, etika pemakaian uniform PPIM. Okey. Seterusnya. Okey. Ni. Sebenarnya tadi ada fikir pentadbiran kata tanya nak pakai kerawang boleh tak? Sebenarnya tu kalau di peringkat sekolah terpulang kepada pihak sekolah lah sebenarnya. Tapi yang rasmi baju macam baju pelajar beli dekat kedai tu, kain Pushibo ke apa tu. Macam baju pelajar dia pun asok kan. Ringkas saja. Tapi kalau cikgu nak pakai berkerawang apa semua tu yang berbunga-bunga, berenda-renda tu sebenarnya terpulang kepada sekolah, terpulang kepada pentadbir. Kalau macam saya dulu di SMK Seri Perak,
Kalau di SMK Sultan Abdul Wahid ni tak tahu lagi sebab saya baru je sebulan kat sana bersemuka gitu kan. Kalau di Seri Perak pengetua dia memang tak bagi pakai ada render-render, pakai yang berkerawang sebab dia kata tak rasmi sebab dia ikut buku yang rasminya tak ada render-render, tak ada bunga-bunga. Dia mesti kosong macam tu. Macam pelajar. Ya macam pelajar tu guru cerita pasal guru lah tu. Nanti kita tengok pelajar dulu. Silap pelajar dulu ya. Okey, pelajar tu gambar ria tu. Gambar ni saya tak ambil daripada internet Satu je saya ambil. Ini gambar pelajar saya semasa di SMK Seri Perak. Okey, itu baju kurung rasmi tu masa aktiviti. Memang aktiviti biasa rasmi ialah baju kurung tu. Okey, baju kurung putih, kain pink dan tudung pink. Okey, tu yang rasmi kecuali kalau ada aktiviti luar. Kalau aktiviti luar, okey, pelajar dibenarkan untuk memakai pakaian baju aktiviti luar dan riadah. Tu yang sebelah tu. Yang sekolah rendah dengan sekolah menengah. Yang sekolah menengah tu, itulah untuk pengetahuan semua anak Puan Zulkizah tu. Anak Puan Zulkizah. Tu dia tu masa di peringkat kebangsaan tu, gambar dia saya masih simpan lagi. Dia walaupun baju aktiviti dia tu muslimah tapi dia pakai di peringkat kebangsaan tidak menjadi masalah boleh diterima tu masa dia pergi Hari Puteri peringkat kebangsaan dan dia telah mendapat anugerah yang tertinggi lah. Okey, nanti saya akan cerita lepas ni. Okey, tu baju apa pun kalau pelajar tu yang rasmi mesti baju kurung. Okey, kalau aktiviti luar riadah, okey tu baju pink dengan seluar pink tu. Dia yang ni baju pink, baju riadah dengan baju aktiviti ni ada dijual di peringkat kebangsaan. Okey, guru-guru pemimpin boleh beli. Boleh juga beli dengan Ustazah Zahani. Marah Ustazah Zahani, saya promosi kat sini tapi tak apa, Ustazah Zahani okey insya-Allah. Boleh biasanya sekolah rendah boleh beli dengan kebangsaan lah sebab sekolah rendah ni dia kecil-kecil. Boleh beli dekat kebangsaan. Okey, tu baju kawat tu. Okey, ni kawat tu saya tak ada tunjuk yang besar tapi itulah baju kawat. Baju kawat tu pelajar saya masa pergi ke peringkat kebangsaan. Okey, pelajar Seri Perak ada 3 orang mewakili Hilir Perak, sekolah menengah mewakili Hilir Perak pergi ke peringkat kebangsaan. Tu masa kawat tu. Tu masa kawat. Nak sampai kat sini ni banyak kriteria yang perlu dimiliki oleh seorang ahli PPIM lah. Jadi kalau sekolah Raja Muda Musa jangan rusing. Puan Zulkizah sangat pengalaman ya Kak Zah ya. Boleh bimbing ya. InsyaAllah tapi tak ada janji. Yalah. Tu kalau tengok tu yang depan sekali, kalau cikgu-cikgu semua perasan yang depan sekali itulah Farzana. Okey, Farzana anak kepada Puan Zulkizah. Okey, masa di peringkat kebangsaan dia kata ya Allah ujiannya sangatlah getih. Bila orang kebangsaan tanya siapakah yang nak jadi penaik bendera, semua angkat tangan. Siapa yang nak jadi ketua, semua angkat tangan. Jadi dia orang tengok siapa yang paling cepat. Tu maknanya nak sampai ke peringkat tu, ahli-ahli puteri kita di sekolah ni mesti kita bimbing dengan lebih dengan lebih banyak lagi ilmu pengetahuan yang berkait dengan PPIM. Dia kena tahu cara nak naik bendera macam mana. Dia kena tahu tata cara perjumpaan macam mana, tata cara penutupan macam mana, kawat kaki asal, semua dia kena tahu. Barulah dia boleh sampai ke kebangsaan. Ni secara bersemuka. Tahun ni insya-Allah masih ada lagi peringkat kebangsaan ni. Okay, kebangsaan akan ada tapi dia akan buat secara online, tak tahulah rupanya macam mana. Bersedialah Kak Zah untuk hantar budak Raja Muda Musa. Tahun ni akan ada, peringkat kebangsaan akan ada. Tak tahulah cara macam mana wallahualam tapi secara online. Okey, ni dah faham ya, maknanya kalau baju ahli puteri ni di peringkat sekolah ada 3 ya, iaitu baju rasmi, baju kurung. Okey, baju kurung putih, kain pink dan tudung pink. Okey, lepas tu baju riadah tu baju pink dan seluar pink dan baju kawat. Baju kawat ni dia ada jawatan dia. Okey, kalau dia dah ada puteri bongsu, dia dah letak kat tepi tu, dekat sebelah bahu tu, jawatan dia puteri bongsu kalau dia dah ada lah. Ya. Kalau yang sekolah menengah tu dia ada, kalau dia ada paling tinggi puteri sulung, letak puteri sulung. Dia ada tu tanda-tanda dia tu. Ya. Okey, tu murid. Okey, seterusnya guru.
Okey ni guru. Ni bukan saya, bukan Kak Azah lah. Kak Azah jauh sekali. Contoh Kak Azah comel kan. Tapi bukan saya. Bukan saya juga ni ya. Okey, tapi untuk pengenalan ni lah ya. Okey, tu baju rasmi guru. Itulah. Itu kalau peringkat kebahasaan itu. Kena ada lencana dekat tudung tu. Lencana hitam macam budak sekolah macam tu. Itulah. Tapi kita biasa memang lencana macam atas lencana tanda nama, dan dia ada lencana besi tu untuk guru pemimpin. Dia tulis kat situ guru pemimpin. Boleh beli di peringkat kebangsaan ya. Boleh beli. Okey, tu baju rasmi. Macam Fikir kata tadi, boleh tak pakai baju rendo-rendo, kerawang-kerawang. Tadi saya dah jelaskan kalau peringkat kebangsaan kita pergi memang tak boleh pakai lah. Sebab kebangsaan ni dia nak yang rasmi. Sebab apa? Aktiviti rasmi. Begitu juga peringkat negeri. Kalau masa majlis penutup aktiviti tu memang kena pakai baju ni. Sama ada nak pakai baju kurung, putih kain pink atau kain pink dan tudung pink, ataupun nak pakai baju korporat. Baju korporat sebelah tu. Baju korporat sebelah tu tu tengok tu dia boleh pakai dengan seluar pink dan seluar hitam. Tapi kami Kak Azah Kak Azah dia biasa pakailah, pakai dengan kain hitam ataupun kain pink. Kak Azah pernah pakai kan di peringkat kebangsaan kan? Dengan kain pink ke seluar pink Kak Azah? Kadang-kadang pakai pink, kadang-kadang pakai hitam. Dia boleh lah, dia consider lah kita ni kan mak-mak orang. Jadi malu nak pakai seluar tu kan. Dah lah tudung masuk ke dalam. Tapi itulah sebenarnya baju korporat ni. Tapi kalau orang comel-comel kuku tu okey je. Kalau di Sri Perak dulu masa buat Puan Sana Pizza tu dia buat macam catwalk catwalk ni maksudnya tunjuk baju-baju pemimpin, baju-baju pelajar setiap uniform. Masa tu ada Ustazah Ustazah Hairani rasa ada tadi. Ustazah Hairani tu dia ada pakai baju tu. Puan Sana Pizza pun tengok, oh cantik dia kata baju ni. Dia tak pernah tengok. Dia tengok baju kurung. Dia kata cantik baju ni. Boleh je cikgu nak pakai masa aktiviti ada rasmi di sekolah berkait dengan PKM, boleh je pakai. Tu baju korporat dia tu. Tapi terpulang kepada pentadbir sekolah lah. Benda tu tak boleh nak kata apalah bila sampai di sekolah terpulang kepada pentadbir sekolah. Okey, lepas tu yang purple comel tu, purple comel dengan seluar purple gelap tu, tu baju riadah guru. Tadi kalau baju riadah pelajar dia berwarna pink kan. Seluar pink. Ini baju riadah guru warna purple dan seluar purple. Tapi saya pernah bawa pelajar ke kebangsaan, saya pakai dengan kain hitam je. Tu yang nak duduk-duduk belakang lah. Jadi kalau yang nak barisan depan tu kena pakai macam tu. Kena pakai seluar warna purple, baju purple cair sikit. Okay, lepas tu tudung. Tudung purple tu, purple cair gitu. Okay. Tu baju riadah. Maknanya semua ni sebenarnya cikgu boleh beli ya dekat kebangsaan. Saya pun dah beli dekat kebangsaan. Baju korporat pun dah beli dekat kebangsaan, baju riadah pun dah beli, dah ada tu dalam simpanan. Okey. Yang ini saya tak ada lagi. Kak Azah ada ke baju kawat pemimpin ni? Ada tak Kak Azah? Belum ada, yang ada cuma ada sahaja. Tu Kak Azah kena beli ni fikir koko ni. Fikir koko ni. Dan untuk pengetahuan juga sebelum setakat ni Puan Zulkiflah masih lagi pegawai teknikal PPIM peringkat daerah ya. Dia pegawai teknikal PPIM peringkat daerah. Okey, tu baju kawat pemimpin tu sebenarnya baju jurulatih tu. Baju jurulatih. Sebab pemimpin ni ada dua, pemimpin biasa dengan jurulatih. Pemimpin biasa ni pemimpin yang ada tauliah. Kalau eloknya ada dia mempunyai CJ kepimpinan tahap 1, tahap 2. Okey, nanti dia akan buka sebenarnya. Sepatutnya ada kursus kepimpinan ya, tapi disebabkan COVID tak jadi. Kalau ada, mohonlah guru-guru yang baru ni pergi kursus tu. Dapat CJ sebagai guru pemimpin tahap 1, tahap 2. Lepas tu ambil pula CJ jurulatih. Ya. Kak Azah sesuai ambil jurulatih ni. Ya. Okey. Tu adalah muda-muda, bagi yang peluang pada muda-muda lah.
Tu Kak Zah asuh tu, Raja Muda Musa tu yang baru-baru tu masuk nanti kalau ada kursus. Sepatutnya masa saya pergi mesyuarat peringkat negeri hari tu sebenarnya dia nak buat kursus guru pemimpin dalam tu dia ajar semua macam mana nak menguruskan PPIM dia akan ajar semua. Itu adalah baju pemimpin. Rasanya jelas dah semua cikgu dah tahu, cuma cikgu dah tahu dah baju warna putih kain pink dengan tudung pink tu, cuma yang ini ramai tak tahulah, baju korporat ni ramai tak tahu, baju aktiviti mungkin ramai tak tahu, dan begitu juga baju kawat pemimpin tu mungkin ramai tak tahu. Jadi hari ni dah tahulah tu ada 4 jenis baju pemimpin. Kalau puteri tadi ada 3. Okey, selesai bahagian uniform. Okey, seterusnya. Okey, ni rasanya dah akhir-akhir dah ni. Laju Kak Zah, tak ada ni mana ini sajalah Kak Zah, laju ni. Kalau ada soalan bolehlah tanya lepas ni Ya, lepas ni kita buka untuk soalan lah, rasanya ada soalan. Okey, ni saya nak cerita lah. Okey, saya nak cerita sikit pencapaian. Ini saya cerita yang paling tinggi lah. Okey, yang paling tinggi pencapaian PPIM Hilir Perak. Okey, sebenarnya saya dengan PPIM ni daripada mula mengajar posting daripada tahun 2001 sampailah sekarang, daripada tak tahu daripada guru biasa sampailah menjadi ketua. Lepas tu pada 5 tahun yang lepas saya dilantik sebagai penilai kalau sebelum tu saya setiausaha penilai membantu Puan Zuariah. Jadi bila Puan Zuariah ni sekolah belah Bagan Datuk sana, bila dah berpisah maka terpaksalah berpecah AJK Hilir Perak dengan Bagan Datuk, maka saya telah dilantik untuk menjadi pengerusi penilai. Jadi dah lama lah. Jadi banyak tu saya kata kenangan suka duka tu. Cuma di sini saya nak kongsi pencapaian paling tinggi lah. Pencapaian paling tinggi di peringkat negeri, peringkat kebangsaan yang dicapai oleh PPIM daerah Hilir Perak. Okey. Yang pertama Hilir Perak ni pernah johan pernah johan keseluruhan sebanyak 2 kali pada Karnival Puteri ataupun Hari Puteri peringkat negeri, iaitu pada tahun 2017, pada tahun 2019. Mungkin sebelum ni ada kot, saya tak perasan lah sebabnya masa tu kan muda-muda lagi, tak ada sangat, hanya kata bawa belajar, orang sebab penilaian buat, mungkin tak tahu sangat lagi lah masa tu. Zaman Ustazah Siti Raubah dia pun dah pencen dah. Cumanya masa ni kenapa kita boleh jadi johan keseluruhan pada tahun 2017 ni, banyak aktiviti menang. Okey, kemah menang, tokoh puteri menang, tokoh puteri menang, sekolah menengah pelajar Sri Perak menang masa tu. Okey, banyak sangatlah menang masa tu, maka kita pun dinobatkan sebagai juara keseluruhan. Begitu juga tahun 2019. Okey, tahun ni menyaksikan air mata Kak Zah tertumpah. Okey, dia menggigil menunggu. Sebab apa tu saya kata suka dukanya kami dalam PPIM ni, Allah hanya Tuhan saja yang tahu. Nak meletakkan pelajar tu kan, ya Allah, dengan sedihnya kan, banyak benda lah, biasalah bila di peringkat negeri ni kan, daripada beberapa daerah yang masuk macam-macam masa ni lah orang kata 2019 ni kenangan yang paling manis. Lepas tu dah tak ada sebab COVID masa tu kebetulan PPD Hilir Perak pergi, iaitu Tuan Haji Syafiee pergi. Dia nak hadir sebab apa pegawai daripada JPN hadir masa dalam majlis tu, maka dia pun nak hadir. Kita pun terkejut juga dia hadir masa tu kan. Tapi akhirnya dia yang menerima piala pusingan johan keseluruhan peringkat negeri pada masa tersebut. Masa itulah kami ni, ya Allah, bila dipanggil sekali johan Hilir Perak, panggil sekali johan Hilir Perak, tu memang ya Allah tak tahulah nak cakap macam mana sebenarnya. Tapi sebenarnya itu datang daripada guru pemimpin sebenarnya. Guru pemimpin daripada setiap sekolah banyak menyumbang, melatih pelajar-pelajar sehingga boleh berjaya sampai ke tahap ini. Okey. Dan daripada negeri tu kita pergi ke kebangsaan. Kebangsaan 2-3 tahun dalam 3 tahun ni, pelajar Hilir Perak ni daripada sekolah rendah telah berjaya meraih
anugerah Puteri Kayisha ni untuk pengetahuan guru-guru pemimpin, guru pemimpin yang baru ke yang lama, inilah anugerah yang paling tinggi di peringkat kebangsaan. Kalaulah di Seri Perak tu, kalau pelajar yang dapat ini, dia dapat anugerah ni, kalau PAJSK tu memang fikir kokoh letak dia akan dapat A lah. Keputusan dia A. Saya pernah tengoklah 2 orang pelajar saya. Itulah anak salah seorang anak Kak Zah lah, anak Puan Zulkizah Nurul Fazana Okey. Dia dapat ni yang kalau sekolah rendah ni yang dapatnya setakat ni 2 orang Yang 2 orang maknanya dalam rasanya anugerah ni dia baru buat dalam 3 tahun 3 tahun. Dalam 3 tahun dan 4 tahun dengan tahun ni lah kan ada. Okey, setakat ni yang capai kalau di Hilir Perak ni sekolah rendah SK Degong dengan SK Kampung Bahagia yang mendapat anugerah Puteri Kayisha yang mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan. Maknanya ada lagi daerah lain yang dapat, tapi daerah Hilir Perak dapat. Bukan ramai kalau yang Azharah tu saya rasa kalau sekolah menengah tu dalam 16 orang seluruh Malaysia. Okey, jadi tu Puteri Kayisha tu bagi sekolah rendah. Dan di sekolah menengah, okey, di sekolah menengah pun ada juga anugerah tertinggi di peringkat kebangsaan dipanggil Puteri Az-Zahrah. Puteri Az-Zahrah ni di sekolah menengah. Okey, yang dapatnya setakat ni 2 orang. Okey, yang dapatnya 2 orang. Salah seorangnya Nurul Fazana tu lah, anak Kak Zah. Anak Puan Zulkizah PK Koko SK Raja Muda Musa tu. Dapat anugerah Puteri Az-Zahrah, iaitu paling tinggi sekali, dengan kawan dia nama Nur Izzati Jafarsa. Okey, 2 orang. Dan tahun sebelum tu sebenarnya dia orang ni dah dapat 2 anugerah. Tak dapat masa tahun sebelum tu dia tak dapat Puteri Sulong, dia tak dapat Puteri Az-Zahrah, dia dapat hanya Puteri Sulong Cemerlang peringkat kebangsaan. Okey, bila tahun selepas tu saya hantar dia lagi ke peringkat kebangsaan, maka dia dapat Puteri Az-Zahrah. Ni maknanya anugerah tertinggi. Ni panggil anugerah anugerah tertinggi, bukan pangkat Puteri Sulong. Puteri Sulong Cemerlang ini anugerah. Anugerah kalau bagi sekolah menengah tu dipanggil anugerah Puteri Az-Zahrah. Kalau di sekolah rendah dipanggil Puteri Kayisha. Okey, insya-Allah saya dapat makluman daripada negeri. Setiausaha negeri itu merupakan AJK peringkat kebangsaan. Dia kata insya-Allah tahun ini peringkat kebangsaan akan buat lagi pertandingan Hari Puteri peringkat kebangsaan secara online, dan dalam pertandingan itu ada anugerah ada anugerah Puteri Kayisha dengan anugerah Puteri Az-Zahrah. Jadi Puteri Az-Zahrah tu, okey, saya pun sedang cari-cari dah ni sekolah menengah mana ni. Sebabnya saya dah tak ada di Seri Perak dah. Saya tengok sekolah menengah mana yang aktif, yang kata Puteri Sulongnya sangat aktif, yang banyak pengetahuannya tentang tentang Puteri Islam. Sekolah rendah tentunya saya akan tanya SK Raja Muda Musa lah. Sebabnya dia punya tekong lah boleh panggil, dia punya orang yang banyak pengalaman tu ada kat situ. SK Kamu boleh, SK Kamu Bahagia pun boleh tu. SK Kamu Bahagia tu sama lah. Ni tambah lah SK Raja Muda. Sultan SK Sultan pun ada tu. Ya betul. Semua boleh hantar yang Puteri Bonsu. Nak hantar ke kebangsaan ni satu je Puteri dia punya buku log tu mesti lengkap dengan aktiviti maksimal 12 aktiviti lengkap. Ada buku sisipan macam yang saya kata tadi, buku sisipan, file sisipan, jangan banyak tampal dalam buku log. Okey, lepas tu pengetahuan dia banyak tentang PBIM. Contohnya paling penting kawal asas, tata cara perjumpaan, tata cara penutupan, tu dia mesti tahu. Okey. Itu adalah sedikit perkongsian saya berkaitan dengan pencapaian PBIM Hilir Perak untuk kata memberi semangat kepada guru-guru baru dan guru-guru utama yang nak nak membawa pelajar dia ke yang lebih peringkat yang lebih tinggi sekali lagi Okey, itu sahaja rasanya. Tak ada dah slide seterusnya. Slide tu okey, slide seterusnya sekian, terima kasih. Okey, habis dah Kak Zah Kita bukalah untuk soalan. Siapa-siapa ada soalan bolehlah bagi soalan.
Okey, silakanlah semua jika ada soalan yang ingin ditanyakan sebelum kita serah majlis kepada pengerusi majlis kita pada petang ini. Ada apa persoalan? Cuma ada sedikit soalan lah, kekeliruan tadi Raja. Yang sebentar tadi Raja maklumkan yang tentang bahagian carta organisasi yang kita tidak perlu tulis nama. Macam mana tu? Boleh ulang semula tak? Okey, macam ni Kak Zah, yang bahagian carta organisasi tu hanya tengok dalam buku pentadbiran tu kan dia dah tunjuk dah peringkat negeri, peringkat kebangsaan, siapa yang atas sekali tu. Dia punya jawatan sahaja dalam kotak tu. Dia tak perlu tulis nama datin ni, bahagian ni. Yang nak tulis nama-nama tu dalam buku sisipan ataupun fail sisipan. Jadi kalau dah tulis ni kena padam lah ni yang nak hantar penilaian sekarang ni. Yang dah tulis macam ni. Okey, untuk selamat guna kertas warna tu, foto cantik-cantik kan. Okey, buat cantik-cantik tampal kat atas tu tak apalah. Sebab dah buat kan. Boleh. Boleh je. Maksudnya sekarang ni kita dah tulis, kita kena padam lah, kena tampal. Macam tu. Okey, contohnya pengerusi Salma, tulislah, boleh tulis tapi tampal atas kertas. Macam tu ke? Kita buat catatan sesi yang dulu-dululah. Macam tu. Yang kosong lah Kak Zah. Maksudnya kalau dah tampal tu, kalau nak padam macam mana? Okey. Kena tampal ya. Okey. Maksudnya hanya tulis pengerusi, naik pengerusi macam tu sajalah. Macam tu. Dia nak macam tu. Cuma yang sampailah ke peringkat sekolah. Ya, betul. Sampai daripada kebangsaan sampai peringkat sekolah. Itu yang terbaru. Oh, tak perlu tulis nama lah ya. Okey. Faham. Nama sekolah rendah ni boleh padam ni sebab tulis dengan pensel kan. Cuma sekolah menengah lah mungkin tak boleh padam. Yalah, okey boleh. Kalau tulis dengan pensel tu padam je lah. Assalamualaikum. Salam. Ustaz Sarina, ni Kak Nisa daripada Kaum Bahagia SKKB. Ya. Nak tanya, sebab kita punya aktiviti tu kan offline kan, kita punya aplikasi Telegram kan, perlu ke kalau macam kita hantar video untuk rujukan tu dalam buku log tu perlu ke rujukan link video tu ditulis di situ? Boleh. Maksudnya pelajar tu kita catatlah kat situ, pelajar ni ada video kan aktiviti dia. Contohnya kalau macam guru menghantar rakaman video ke ni kan, kena tuliskan link tu. Tidak perlu. Tak perlu ya? Cuma tulis guru menghantar video berkaitan dengan apa. Tajuk apa ya? Tajuk apa. Okey. Satu lagi, kalau kita ada buat macam aktiviti rakaman video, contohnya kita buat kemahiran masak sandwich kan. Budak tu dia memang hantar video dan budak yang menghantar video tu kita memang dia yang buku log dia hantar. Maknanya sisipkan jugalah gambar. Gambar tu yang dalam itulah, kalau boleh, kalau dah tampal dalam buku log tu satu je tapi saiznya kecil. Kalau nak buat banyak-banyak dalam fail sisipan ataupun buku sisipan. Sisipan tu maksudnya buku scrap ke? Bukan, buku. Beli buku yang panjang tu kan, buku yang panjang tu. Okey, boleh letak kat dalam tu, tampal dalam tu. Cuma kena balut kat tu bagi tahun 5 cantik lah macam tu sebab dia ada lagi tahun 6 kan. Kalau tahun 6 tu lebih sesuai buat file lah. Kalau tahun 5 tu lebih elok suruh dia beli satu buku yang panjang, tak kira lah kulit keras ke kulit lembut ke, balut dengan kertas warna pink. Okey, lepas tu muka depan dia tu tulis sama dengan buku log. Maksudnya nama dia, nombor ahli dia, tulis macam kira tu. Macam sisipan lah tu. Dia sisipan. Dia panggil kalau nak buat buku pun boleh, nak buat file pun boleh. Jadi untuk penilaian yang kali ni kena hantar sekali ke? Untuk penilaian kali ni kena hantar sekali ke file sisipan tu? Kalau dia hantar sebabnya nanti dia ambil gambar pun berdasarkan tu. Contohnya nanti dia ambil gambar tarikh dalam kad penilaian. Lepas tu kan banyak aktiviti dia letak dalam file sisipan kan. Dia ambil gambar kat situ dengan tarikhnya sama dengan dalam buku log. Yang tu nanti kena hantarlah untuk kebangsaan yang markah paling tinggi lah.
Kalau sekiranya pelajar tu dia terlibat dengan aktiviti Hari Puteri Negeri yang online hari tu kan, dia dapat tempat menang ke, perlu juga masukkan? Itu kena buat laporan. Bagus. Bagus tanya. Itu kena buat Oh, laporan. laporan ya. Sebab ada seorang dia terlibat budak kita. Ya. Saya ingat ambil gambar je tadi, kena buat laporan ya. Tak, dalam buku log buat laporan. Buat laporan. Cuma gambar-gambar dia tu letak dalam buku sisipan. Gambar yang banyak-banyak tu. Cuma dekat dalam buku log tu dia mesti catat kat situ dia masuk pertandingan apa yang dia perlu buat masa pertandingan tu. Apakah bahan dia perlu sedia. Cuma gambar-gambar yang banyak tu berkait dengan CJ ke, gambar CJ ke, letak dalam buku sisipan dia. Oh. Nanti kalau macam pelajar tak cukup je ni buat Oktober tu, macam tak sempat je nak buat. Tak apa, Kak Anissa buat ni je. Buat setakat ni je dulu untuk penilaian. Jadi saya tahu benda tu. Cuma nanti kalau nak hantar ke peringkat kebangsaan kan, nak hantar kan pelajar ni kan lah. Lengkap, ya, kena lengkap tu. Mesti SK Kampung Bahagia nak hantar tahun ni tu kebangsaan. Itulah, kenalah sebab pengerusi kan. Ya, mesti. Pengerusi kat situ kena. Tak apa, ambil pengalaman. Terima kasih Raja. Okey, Raja ada soalan daripada Tuan Haji kita ni. Dia tanya pencapaian pendiri bongsu tu boleh bawa ke sekolah menengah atau kena ikut ujian lain pula di sekolah menengah? Maksudnya adakah pendiri bongsu tu bila naik sekolah menengah murid tu perlu dibuat penilaian sekali lagi untuk pendiri bongsu? Maksud dia macam itulah. Tidak perlulah. Maksudnya bila di sekolah menengah, masa kita nak buat penilaian tu, guru-guru di sekolah menengah tu dia akan tanya, pelajar tu kita kena maklum dekat pelajar kita, kamu dah ada puteri bongsu. Bila pergi sekolah menengah nanti, masuk PPIM, jumpa guru pemimpin, cakap dengan dia, saya dah ada, jadi tunjuk CJ kat dia. Jadi maknanya pelajar ni di sekolah menengah nanti, guru pemimpin di sekolah menengah tak perlu dah nilai dia sebagai puteri bongsu. Terus kepada puteri kecil. Puteri kecil sahaja. Dipanggil satu CJ lah. Kalau yang tak ada dua-dua, baru dia panggil puteri bongsu kecil serentak di sekolah menengah. Tapi kalau dia dah ada di sekolah rendah puteri bongsu, bila pergi sekolah menengah, terus sahaja puteri kecil. Okey, faham. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi soalan sebelum kita serahkan semula kepada pengerusi majlis pada petang ini? Okey, tiada lagi soalan nampaknya. Maka Sadia boleh, pengerusi majlis kita bolehlah membuat ucapan penutup pada petang ini. Okey, kita serahkan semula kepada pengerusi majlis, Sadia. Terima kasih Kak Zah. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Yang Mulia Raja Sarina binti Raja Seman di atas segala penerangan dan pengetahuan yang sangat berguna yang dikongsikan bersama kita demi kecemerlangan unit core kurikulum terutama PPIM. Dan syabas ya cikgu-cikgu semua di atas kesabaran dan perhatian yang diberikan di sepanjang kursus pada petang ini. Majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum menamatkan program, diminta sekali lagi kepada semua rakan guru dan juga para peserta kursus agar dapat mengisi kajian soal selidik selepas program melalui pautan di ruangan chat atas tempat. Sebelum mengakhiri kalam, saya mewakili jawatankuasa kursus merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua guru dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan majlis berjalan dengan lancar dan jaya. Mohon maaf dari saya, andai ada terkasar bahasa dalam berbicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah dari kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.